ini Kerajaan Negeri Alhamdulillah telah bersetuju. Majlis Pecah Tanah bagi Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai akan dilaksanakan pada 28 hari bulan Mei. Di berhampiran dengan Velcra Berangan Meknap. Kalau kita pergi ke Temangan, lepas cabang 3 Temangan tu sebelah kiri ada lorong jalan kecil masuk ke Velcra Berangan Meknap. Dalam petanya tu dia. Jadi tuan-tuan semua dijemput hadir sekali lah. Dan saya sebenarnya berhasrat selaku pengurus ini jemput Yang Maha Bekas Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Haji Abdullah Badawi untuk sama-sama hadir merasmikan pecah tanah ni. Tetapi semalam saya difahamkan beliau bercuti di luar negara pada tarikh tersebut. Dan kita akan memulakan pembangunan lebuh raya ini pada Seksyen 3 daripada Bukit Tiu sampai ke Dusun Damar di Kuala Krai. Dusun Damar. Dan oleh kerana di situ ada bahagian tanah kerajaan, jadi kita menjimatkan masa kerana tidak perlu menunggu pengambilan balik tanah untuk projek ini dimulakan. Dan Seksyen 3 ini melibatkan sepanjang sejauh 13 kilometer. 33 kilometer ya. 33 kilometer. Dan kita juga telah memilih dua pemaju ya. Yang pertama ialah Menta Construction dan yang kedua ialah Timukin ya, Timukin Sdn Bhd sebagai pemaju lebuh raya yang dibahagikan kepada dua bahagian ya. Sementara jajaran bertingkat daripada Wakaf Cik Yih ke Kota Baru ditangguhkan sementara ya bagi menjimatkan kos. Dan elevated road ini yang ditangguhkan bernilai RM500 juta ya. Jadi dengan itu kos ini dapat dikurangkan dan kerajaan mengambil pendekatan seakan gotong royong ya, iaitu kuari-kuari dan pasir-pasir diberikan secara percuma tanpa royalti bagi tujuan menjimatkan kos. Dan orang ramai juga termasuk syarikat-syarikat yang beroperasi di Kelantan dibuka peluang untuk menyumbang bagi pembinaan lebuh raya ini. Bukan kita tak ada duit ya, tetapi kita nak ambil spirit panggil solidariti ya. Oleh kerana lebuh raya ini adalah penting bagi kemudahan seluruh rakyat Kelantan dan syarikat-syarikat terutama syarikat pelumbungan yang mungkin akan beroperasi di sekitar kawasan ini termasuk di Kuala Krai akan mendapat kemudahan ini. Maka kita buka peluang pada syarikat-syarikat ini dan orang ramai untuk menderma. Kalau kita derma untuk madrasah dan masjid dapat pahala, derma untuk jalan raya juga adalah pahala yang berkekalan ya. Jadi konsep tu kita luaskan lagi ya. Termasuk kita juga akan menulis surat kepada semua operator pengeluaran minyak di Kelantan untuk menyumbangkan dipanggil social contribution ya, CSR kepada projek lebuh raya ini. Dan bermula 28 hari bulan ni projek ni akan dilaksanakan terus menerus lah. Dan insya-Allah media akan dijemput berkala bagi melihat kemajuan projek ini di masa ke semasa. Ya, kos bagi Seksyen 2 tak termasuk pengambilan tanah dianggarkan dalam RM500 juta ya. RM500 juta. Tadi anda kata nak jemput bekas PM. Ya, saya juga akan jemput bekas Perdana Menteri, dia tak ada dalam negara. Saya juga akan panjangkan jemputan kepada Menteri Kerja Raya untuk hadir supaya kita menghargai hasrat bekas Perdana Menteri pada masa dia jadi Perdana Menteri, dia masukkan ini dalam rancangan Malaysia ke-9. Maknanya dia betul-betul hasrat lah pada masa itu untuk melaksanakan projek ini dan kita menghargai lah niat beliau semasa itu. Jangka masa berapa tahun?
Jangka masa 2 tahun lebih sikit kerana kita ada masa kecederaan ya, iaitu musim hujan. Di Kelantan ni musim hujan dan Tok Guru minta supaya kita mengelakkan kesan kepada alam sekitar kerana kita lalu kawasan hutan lipo, Bukit Bakar dan lain-lain. Jadi kita biasa di Kelantan ada 100 hari lebih musim hujan ya. Jadi kita akan anggap itu sebagai masa kecederaan lah. Iaitu penambakan tanah ni diminimumkan pada masa-masa tersebut. Dan tadi dicadangkan nanti ada laluan binatang liar sepanjang lebuh raya ini supaya kita dapat mesra alam lah kepada makhluk-makhluk lain ya. Dan lebuh raya ini seperti yang tuan-tuan tahu, dia akan melalui lebih kurang jarak 3 km dengan tapak stadium yang kita cadangkan ya. Jadi ia akan jadi access road daripada Bandar Baru Red Warrior ke Kota Baru ya. Dan dengan itu penonton dan juga penduduk di situ ada kemudahan untuk datang ke Kota Baru dengan masa yang cepat. Ada. Ni. Ada. Total cost berapa? Total cost kita masih runding semula dengan kontraktor untuk cari satu formula penjimatan ya. Termasuk tadilah kuari, pasir dan perkara-perkara lain yang kita boleh jimatkan. InsyaAllah kita kalau diizinkan kita akan jadi model lebuh raya yang lebih efektif dari segi kos. Nanti kad jemputan tu akan menentukan masa lah. Pagi ni saya tak tentukan masa lagi. Mungkin 10 atau 11 pagi. Nanti semua press akan dapat kad jemputan masing-masing. Setakat ni MB kita lah. MB akan hadir untuk perasmian. Boleh? Masih? Ya? Boleh. Isu politik. Dengan MCA cakap kalau PAS dapat pegang federal government ada kuasa untuk halang implementation of wujud. Nombor satu, saya ucap terima kasih kepada MCA kerana dia sudah fikir kemungkinan possibility PAS dan rakan-rakan berkuasa. A very big shift already. Saya cadang MCA join us. Dah tahu dah PAS nak pegang kuasa. So why you remain with UMNO Barisan Nasional? Join us for the good cause ya, for the good cause. Saya boleh komen pasal statement Presiden PAS dah today, muzakarah, isu muzakarah. Muzakarah ni sepanjang masa lah kerana PAS orang Islam, PAS parti Islam. Quran memang mencadangkan dialog dengan semua pihak ya. Tetapi masalah di sini ialah macam kita cakap pada orang bisu lah dengan UMNO ni, dia tak akan dengar ya. Jadi PAS punya stand memang sentiasa terbuka pada muzakarah. Dengan MCA pun boleh muzakarah dan lain-lain, bukan dengan UMNO saja ya. Tapi takut UMNO lah tak bersedia. Tentang apa-apa pun. Muzakarah. Lebuh raya ni tak payah muzakarah lah, kita tak nak buat. Yang muzakarah yang lain, politik apa semua boleh muzakarah. Maksudnya tu. Muzakarah dalam parlimen pun muzakarah, dalam DUN muzakarah. Dan majlis fatwa baru ni pun patut panggil muzakarah dengan bersih. Muzakarah tu asas hubungan yang baik dalam civil society ya. Masyarakat madani memerlukan konsep dialog dan bersedia untuk panggil accountable dalam majlis yang telus dan terbuka ya. Kalau belakang tabir tu bukan panggil muzakarah, kadang-kadang dia interpret macam lain pula kan. So mostly konsep dia ialah telus. Maksud itu PAS tidak mengenai apa-apa syarat lah untuk muzakarah. Saya tak tahu syarat tu, tak payah bincang syarat lagi, biar setuju dulu. Kita cepat sangat nak letak syarat lah apa semua, setuju tidak lagi.
Jadi macam kita nak bertunang lah, bersetuju dulu nak bertunang. Lepas tu cincin ke apa semua tu kita negotiate lah. Masa jadi bertunang tu. Dato' ada nasihat apa untuk Tengku Aziz tu? Tengku Aziz, dia tua daripada saya nak nasihat orang tua tak elok. Saya kena terima nasihat dia. Terima kasih.